Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Hans, kami kru rancangan Hanya 20. Okey. Ingin berkenalan lebih dekat dengan Abang Hans. Boleh masuk? Abah, boleh Abah. Masuklah. Silakan. Abang Hans, rancangan Hanya 20 ni mengenalkan personaliti yang boleh diketengahkan di dalam rancangan ini. Dan salah seorangnya adalah Abang Hans. Oh, jadi kami sediakan 20 soalan ni Abang Hans. 20? Okay. Jadi, sedia untuk menjawab? InsyaAllah, sedia. Okey, soalan pertama. Boleh kongsikan cerita bagaimana Abang Hans boleh berkecimpung dalam bidang hiburan? Okey, bagaimana mulanya berkecimpung dalam bidang hiburan ini? Bang Hans sebenarnya dari Damit sudah bersama dengan ada satu program khas untuk anak-anak namanya Bengkel Kuntum Bersemi. Ia macam kalau zaman-zaman Disney Channel, Mickey Mouse Club, semua itulah. Jadi kami ini diajar menyanyi, berlakon, menari dan juga macam mana untuk menjadi puppeteer apa semua. Jadi dari sana Abang Hans banyak belajarlah dari sana. Dan juga program-program ASEAN dari segi macam sekarang ni bukan saya sebagai penyanyi tapi jadi hakim juga, jadi juri untuk negara Brunei pada negara untuk program-program ASEAN ni. Jadi dari sanalah peningkatan itu, alhamdulillah dari sana sebagai daripada seorang penyanyi dan akhirnya menjadi seorang juri untuk program pertandingan nyanyian. Jadi sekarang Abang Hans sudah upgrade menjadi seorang videographer video klip. Jadi boleh Abang Hans jelaskan lagi ni. Okey, minatnya ni kan sebenarnya datang diorang secara natural lah daripada muzik ke video ni. Memang ini dapat terutama sekali kita lagi zaman media sosial ni, ia memang dapat dipisahkan lah bagi pendapat Abang Hans. Jadi Abang Hans dah boleh ketinggalan rasanya. Jadi belajarlah kerana informasi itu terlalu banyak dari luar itu untuk diorang daripada indah dipelajari. Jadi Abang Hans sendiri belajar melalui YouTube apa segala ilmu-ilmu macam mana untuk membuat sebuah music video. Bukan senang tapi alhamdulillah dengan banyaknya resources yang ada di luar sana, Abang Hans mencubalah, masih belajar insya-Allah dan juga mula mengeluarkan music video sendiri daripada syarikat rakaman Abang Hans sendiri. Jadi it's a natural process lah for Abang Hans. Lepas ni bang, kami akan melihat workspace abang lah. Di mana abang bekerja? Okey Abang Hans, apakah ciri-ciri utama yang perlu ada pada seorang penyanyi, pengubah lagu, penerbit muzik dan penerbit video klip? Okey, yang pertama sekali kalau bagi Bang Hans, disiplin lah, disiplin dan attitude, itu sikap lah. Jadi daripada kerana ia menjadi seorang menceburi dalam bidang kreatif ni, ia perlu banyak dalaman orang ada something inside kita ni lah dari dalam kita ni. Jadi kalau kita ni dapat mengawal semua tu dan dapat menimba ilmu dan memberikan kita ni pengetahuan yang bagus lah supaya kita ni lebih mengenali siapa diri kita ni sebenarnya, dan juga dari sana baru dapat kita ni mengambil daripada apa yang daripada datang inspirasi rakyat kita ni itu untuk dipersembahkan keluar untuk para pendengar atau orang yang akan menyaksikan video klip tani apa atau apa persembahan kita ni. Itulah sebenarnya akhirnya itulah satu persembahan sebenarnya daripada kita ni. Jadi orang boleh lebih merasa dan akan lebih faham dengan apa yang kita ni cuba untuk mempersembahkan. Perlukah ada marketing strategi semasa mengenalkan penyanyi di bawah naungan Future Face? Betul, mesti ada marketing strategi.
apa saja dalam apa yang kita ni buat, especially kalau yang involving kita ni punya untuk memperkenalkan apa saja produk baru atau karya terbaru kita ni. Jadi macam dalam kes ni, alhamdulillah pada zaman dulu yang cakap dulu tu baru-baru internet ada tu memang bezalah. Tapi sekarang lebih senang lah kerana social media masa ni kira macam jadi the norm atau sudah jadi kebiasaan. Okey, Abang Hans, apakah masalah yang sering dihadapi dalam bidang hiburan ni dan bagaimana Abang Hans untuk mengatasinya? Okey, masalah yang selalu dihadapi kadang-kadang ialah time management benarnya. Because everybody di keadaan kita ni di negara Brunei ni, industri muzik ni atau music scene di Brunei ni, semua orang ada komitmen pekerjaan full time ke majoritinya. Jadi dari segi sana kami perlu adapt lah, orang menyesuaikan lah. Kalau apabila membuat aktiviti karya seni ni harus bersamaan dengan komitmen setiap orang artis atau kru yang akan bersama kami itu dalam menjalankan rakaman lagu kah atau rakaman video kah. Jadi itu cabaran utamanya lah. Okey, Abang Hans, soalan terakhir sebelum Ketani beredar ke lokasi seterusnya. Okey. Kami mau tahu juga kenangan manis Abang Hans sepanjang menjadi seorang anak seni. Okey, kenangan manisnya banyak sebenarnya, tapi yang orang kira highlight lah dalam karya Abang Hans sebagai anak seni ini apabila menangi anugerah pelangi vokal lelaki terbaik masa tu pada anugerah pelangi pertama, dan juga Future Face Production merupakan syarikat bawah yang saya sebagai foundernya mendapat anugerah khas kira recognition kerana memulakan perjalanan commercial music di Brunei ini. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih atas penghargaan itu. Baru aku ingat pesan ni tadi kami berjalan berjumpa dengan salah satu daripada artis di bawah nama Future Face Production. Kami akan discuss lagi, perlu didiskuskan. Jadi sama-sama tadi jalan sama Bang Hans . Okey, selepas ini kita ni akan ke rumah Andy Osman yang popular dengan lagu Suficiente, yang boleh didapati di Future Face TV. Jangan lupa subscribe. Okey, Abang Hans, nama penuh Fathan Haji Anwar. Bagaimana boleh Abang Hans dikenali dengan Hans Anwar? Okey, nama Hans Anwar itu timbul semasa satu program MOU bersama Brunei dengan Singapura. Waktu itu namanya Sukma Irama, tapi sekarang dikenali dengan nama Rhapsody. Jadi specifically pada rancangan pada tahun itu, mereka mau kira temanya artis satu bersama dengan nama stage name, mesti ada nama stage. Jadi masa tu Bang Hans pun selalu nak panggil Han sebab tu Bang. Jadi salah seorang daripada producer daripada RTB, beliau telah meninggalkan kita lah, meninggal dunia. Jadi alhamdulillah Allahyarhamah Puan Hajah Aisyah, dia sendiri pakai saja Hans Anwar, lawa je bunyinya tu. Balik macam lawa je bunyinya Hans Anwar. Jadi sejak sana lahirnya nama Hans Anwar, kalau kamu tahu sebenarnya. Saya dengan Andy ke Coffee Field. Okey. Abang Hans, mau menjawab soalan lagi? Tidak. Boleh Bang. Okey. Sebenarnya dari tadi Ketani bercakap tentang Future Face Production. Apa sebenarnya perkhidmatan yang ditawarkan? Okey, sebenarnya Future Face Production pada awalnya memang rakaman lagu, penciptaan lagu, dan juga package lah penulisan muzik dan mixing and arrangement dan mastering terus. Jadi itulah
asasnya feature face production masa ni, dan seperti yang Bang Hans katakan tadi, masa ni slowly memperkembangkan ke videografi lah, tapi secara package dengan lagu lah buat masa ni dulu. Bukannya ada membuat alih-alihnya orang lah, yang orang Brunei package apa videografi itulah. Kira baru permulaan lah, belajar-belajar. Okey. Jadi dalam sebulan berapa job yang ada? Alhamdulillah, memandangkan kita ni di negara ni, industri kreatif ni masih lagi bukannya satu yang kita ni dapat rely on 100%, tapi alhamdulillah ada jualah macam on average adalah dalam 1-2 tu ikut musimnya lah, musim je lah. Sekiranya ada klien ingin memerlukan perkhidmatan feature face, jadi bayaran yang dikenakan bagi servis yang ditawarkan berapa tu? Ini rahsia ni. Sebenarnya ia ikut for me ikut budget lah, ikut budget orang tu lah. Tapi of course it depends on the client juga. Kalau corporate yang memerlukan lagu tu, kerana ia memakan masa lebih panjang dari segi, kerana kata ni image-nya tu adalah untuk promosi image syarikat itu, jadi akan dalam lingkungan harga yang lebih tinggi lah daripada biasa. Tapi kalau ya untuk komersial yang memang terpulang pada klien itu budgetnya, kerana saya sendiri pun faham akan keadaan Ketani di Brunei, so depends lah, ikut budget. Abang Hans tahu Ketani ada cabaran memasak. Ya kan? Masak lagi? Masak ni sana. Ketani balik rumah Abang Hans. Okey. Okey lah. Ikut saya balik ke rumah lagi ya. Mari tak. Okey Abang Hans, selalunya masak makanan kegemaran Abang Hans apa? Kegemaran Abang Hans sebenarnya, masakan kegemaran, memang itulah nasi ayam. Cari dapur ada yang berjumpa saja. Astaga, bukan dia. Dia masak sudah. Ini kan dia apa ni? Yang matah wah. Yang mata. Ini chicken leg ni, bukannya chicken breast. Ya kan? Nak kau tahu ha? Keliru. Kali juga. Okey. Ah. Dah sumbat sudah. Betapa ya ayam masih hidup ke dia? Ya kan. Nah, okey. Mati sudah. Mati. Ubi tadi ani yang boleh kan dipakai ni kalau ubi ni? Ini ubi ni boleh, tapi kayaknya kalau menurut pakar fitness, pakar permakanan, nutritionist, ya karbohidratnya lajunya orang macam nasi putih. Ya laju sedikit lah ia punya penghadaman. Jadi macam indera bening, indera sesuai kalau kesini. Tapi untuk high quality. Ada tu coba cari ya sweet potato. Ini white potato biasa. Jatuh. Ini. Okey. Masalah ni rasanya lebih manis, tapi manisnya Tapi sama je ni potato tu potato. Tapi ni nyaman. Ini sih kau bagi sirap apa. Ini kalau kau makan walaupun dah bersirap apa, ini naturally manis, dan darahmu indah meningkat naik kalau makan. Ia natural di badan. Taruh tutup. So inilah sweet potato dan chicken breast yang dimaksudkan. So ia simple saja. Soalnya Abang Hans potong dulu yang ujung-ujung ini. Ini potong separuh. Bismillah. Paling saya tekankan di sini aku pakai pink Himalayan salt. Bukan sirap biasa. Jadi ya dari pergunungan Himalaya. Ini kira healthy lah punya salt. Healthy salt. My favorite is bawang putih. I love bawang putih. So now they have garlic powder. Jadi I just love garlic lah. Garlic ni sangat nyaman lah everything. Ini untuk penambah saja. Kalau siapa ada flavor Mexican chili namanya. Kalau mau perasa Mexican chili, kurang lebih macam rasa di restoran je. So why waste your money kalau ada ni. Ini rasanya Cajun seasoning. Semua I like Mexican food, Arabic food. So that's why macam my spices ni mostly lebih ke arah Mediterranean lah. Lira tu ke sana lah larinya. Kalau barang-barang macam ni. Tadi masukkan ni lah Himalayan salt.
ngamlah catur saja. Dan bawang putih ini cukup rasa, so sekati sajalah. Since I love it so much, so sangat banyak aku bagilah. Masakan ini untuk masakanan lah. Orang bujang pun senang. So, baunya pun saja sudah okey. So, dicampur sajalah dulu. Just make sure ya sebati lah. Selain ayam, boleh ditukar daging kah? Soalnya Bang Hans makan ayam sama daging lah. Ini Okay. boleh digunakan untuk Ni sakit kepala ni. sakit kepala. Untuk tahu. Kan ni? Untuk tahu kalau ayam ni sakit boleh lah kali. Boleh lah kayak ni. Oh. Ngam ah? Ngam ni. Okey. Extra virgin olive oil. Ini baik untuk apa? Buluh apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Ngam ni. Ada yang Ada brokoli. brokoli. Ini sudah disediakan. Sayur pria ni boleh kan? Sudah boleh. Ini sudah masak, mana dapat ni? Tapi kira pahit-pahit ni sehat ni untuk badan untuk. Benar pelang ada kesehatannya juga. Tapi untuk resepi ni the size lah. Saat ni kan dibuat all in one dalam satu. Ini dapat dipakai dah ni? Dah dapat. Dah dapat. Pakai saja. Ini kau ambil dah. Boleh. Ambil dulu. Ambil ya brokoli, lakas. Ini mana ni? Ngam ni brokoli ya. Ngam ni. Sama bawakan ko ano lagi macam ni, aluminium foil. Ini dapat ni. Cari saja ada tu. Ni kalau kau boleh cari ni, ada tu di sana. Okey. Saya dulu ah. Ini the reason mengapa saya pilih brokoli ni because ia ni special sikit brokoli ni. Ya anu bah. Ya ni ada protein juga brokoli ni. Jadi macam yang dah anu lah. Ngam ni. Bah. Thank you Indi. Ali. Wah, atas ya. Siya. Kita. Okey saja dulu. Kalau aku manggil kau kalau ada lagi. Okey. Jadi macam ya kesehatan itu tinggi lah. Okay. The reason semua ni bukannya pasal semua ni atas nama cinta, atas nama kesihatan lah sebenarnya semua ni. Okay, hari ini seperti mana yang Bang Hans katakan tadi, kalau kan invest lah in air fryer lah, apa saja brandnya lah, dikira. Yang pentingnya ia menjimatkan masa dan anda perlu memakai minyak kalau kamu goreng. Memang rasanya sedikit berbeza pulang manar, tapi lama-lama tanda akan kebiasaan. Tapi nyaman nyaman lah. Jadi Bang Hans suka pakai aluminium foil ya supaya ni orang bagi orang yang dia suka menyuci macam saya, jadi ia akan menjimatkan. Okey, sini ia semua ia boleh diangkat dan dimasukkan. Inilah preparationnya ni penting lah sebenarnya. Kesan yang memudahkan kan. Manilah. Macam baking juga biasa. Okey. Okey. So, triknya ada triknya sikit ni. Because ia akan masak mengikut timer ni. Ia ada ni khas untuk potato, untuk cake pun ada daging ada. Jadi sudah senang lah. Dia sudah beritahu berapa lama. Jadi ada triknya untuk memasak supaya macam ni jadi one whole meal dalam sekalian ni. Tani taruh ayam atas sekali, because satu yang sekarang jusnya akan turun ke bawah, macam tu. Jadi mana yang lebih cepat masak atau paling di bawah. Jadi dalam sini selalunya brokoli sayur paling cepat masak lah antara daripada sweet potato, dan ayam of course yang paling lama. Jadi cara yang paling mudahnya ialah untuk masukkan brokoli ni dulu. Di bawah sekali simpan brokoli.
So ayam last kali tasnya. Tapi sebelum itu kita ni boleh gunakan 1 sudu besar olive oil lah ni ya. Minyak zaitun. So ni boleh ni untuk kesihatan our heart, jantung, hati. Macam tu saja, di sprinkle saja. So sambung 20 minit. Kalau ada bunyi so insyaAllah dalam 20 minit ni Tani boleh makan. Hindi. Iya Tani. Dan saya minta dia. Iya Tani yang sudah siap lepas kemasan ni. Yang tadi yang kau bagi minyak apa? Minyak apa kan tu kau bagi tu, ya Allah. Macam ayam mana tuang sakit kepala. Barang sanang jadi batah olehmu. Tapi tak apalah, aku masih bersyukur, terima kasih jom menolong kedai aku walaupun last minute ku mengkidnap kau daripada apa yang aku tahu aktiviti mu harian ya, tapi thank you lah Jo. So ni lah yang Bang Hans maksudkan, macam ia simple. Dan ia memang mengenyangkan lah sebenarnya. Kalau makan banyak pun Amboi Abang Hans, sampai lupakan aku. Okey Abang Hans, sebelum ke Tani berundur diri, dah terasa 30 minit sama Abang Hans. Dah terasa ya, sampai hari pun di luar tu gelap sudah. Jadi ada beberapa soalan ni Abang Hans. Okey, soalan seterusnya. Ini cepu emas atau indah, dah tahulah Okey. Soalannya, adakah semua artis yang Abang Hans terbitkan ini dikenakan bayaran? Wow, tu soalan cepu emas benar tu. Indi kau kena bayar kan? Kau kena bayar terbalik kan? Sebenarnya projek ini kira macam pilot project Bang Hans berkolaborasi dengan artis tersebut. Jadi macam buat masa ini artis yang dipilih oleh Bang Hans adalah artis-artis yang telah melalui macam competition international. Jadi kira macam ini satu hadiah bagi mereka kerana perjuangan dorang mengharumkan nama Brunei. Jadi jadi memang itu sudah awal perundingan kami dan juga bagi pihak atau bersama Oktof di Jeddah mana-mana lepasan daripada pertandingan dari luar, terutama sekali Indonesia, Indosiar. Jadi kami ini salah satu daripada hadiah dari Bang Hans sebenarnya. Jadi insyaAllah apa yang akan terjadi in the future, melihat prestasi dorang insyaAllah akan diteruskan. Jadi sama-sama kami berdoalah supaya artis-artis baru ini akan mengharumkan nama Brunei lagi dengan cara generasi dorang baru, bukan Bang Hans lah macam itu. So Bang Hans lebih suka masa ini menjadi seorang producer dan di belakang tabir. Laguku bila tu Bang Hans? Lagumu? Ada kan kau arahku? Ada pun ada. Indah Papa. Okey, Abang Hans, akhir sekali. Nasihat atau dorongan bagi mereka yang berminat untuk menjadi seorang artis. Okey. Menjadi seorang artis ini bunyinya senang tapi sebenarnya tidak mudah. Ia perlu hati yang cekal, semangat yang tinggi dan macam ya mesti fokuslah benarnya macam tu. Walaupun ada mungkin kebanyakan daripada kita ni memang ada punya kerja tetap yang lain, tapi tidak mengganggu lah, mengganggu kalau ia sudah habis kerja dan ia memakai orang baju, memakai kasut artis itu jadi artis yang benar-benar atau indah yang mencampur baurkan dengan kerajanya. Jadi itu perlu adalah attitude, sikap yang bagus lah, sikap yang baik dan selalu think positif insyaAllah. Dan sama-sama dan mesti berkolaborasi because we cannot survive on our own. Sendiri-sendiri sebenarnya boleh, tapi senang kerja kalau sama-sama berkolaborasi dan beri idea apa semua. Jadi harus orang sentiasa teamwork dan tolong-menolong, jangan sombong, jangan lupa diri. Walaupun sudah macam maju ke apa, always remember where you come from. Tani datang dari mana dan siapa dengan Tani bekerja lah awal sekali itu.
Itulah, remember where you come from lah, itu saja. Terima kasih Abang Hans. Masakan pun macamkan sajok saja sudah. Ha? Jadi enjoy your meal and terima kasih sekali lagi kerana menerima kunjungan hanya 20 hari ini. Dan guess what? Abang Hans berjaya menjawab 20 soalan harian ini. Yeay! Terima kasih. Terima kasih juga. Jadi kami minta diri dulu. Okey, silakan. Terima kasih juga banyak. Abang Hans. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Bye.